A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 1 dan 6. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Maksudnya, dan apabila telah datang kepada mereka tanda apa-apa tanda kebesaran Allah, lalu mereka berkata kami tidak akan beriman, sehinggalah kami diberi sebagaimana apa yang telah diberi kepada para rasul utusan Allah. Maka Allah menjawab, Allah lebih tahu siapa yang lebih layak untuk memikul risalah Allah, dan akan menimpa orang-orang yang berdosa kehinaan di sisi Allah dan azab yang pedih disebabkan apa yang mereka rancang. Okey, pengajarannya. Pertama, sesiapa yang menolak kebenaran setelah ia jelas datang daripada Allah dan Rasul, maka dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kesombongan orang-orang kafir yang menolak kebenaran setelah jelas buktinya, kerana sifat buruk mereka, iaitu dengki, kepada Rasulullah dan orang beriman.
dan sebagai tipu helah untuk menolak kebenaran. Yang ketiga, kebesaran dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk memikul risalah Islam. Dan kehinaan pembesar-pembesar Quraisy Mekah yang mereka tidak layak untuk membawa risalah Islam. Yang keempat, kemuliaan dan kepimpinan seseorang itu adalah berdasarkan akidah yang betul, akhlak yang mulia, dan dipandu oleh ilmu yang betul. Walaupun bukan dari keturunan pemimpin, bahkan ia dari kalangan anak yatim dan orang miskin. Yang kelima, sesiapa yang menolak kebenaran setelah datang kepadanya, maka sudah pasti dia akan ditimpa kehinaan. Sudah pasti dia akan ditimpa kehinaan di dunia dan azab Allah di akhirat. Ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maksudnya, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah padanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki menyesatkannya, Allah menjadikan dadanya sempit yang bersangatan, seolah ia sedang menaiki menuju ke langit. Demikianlah Allah menjadikan azab ke atas orang-orang yang tidak beriman. Pengajarannya, pertama,
tanda seseorang itu beriman kepada Allah ialah dia bersedia bila-bila masa untuk menerima dan melaksanakan perintah Allah. Dengan hati yang lapang dan seronok. Yang kedua, sesiapa yang menerima Islam, maka wajib dia menerima semua perintah-perintah dan larangan Allah tanpa memilih mengikut nafsunya. Sesiapa yang menerima Islam, kan? Ulang, siapa yang dah catat? Siapa yang menerima Islam, wajib dia menerima semua perintah-perintah Allah dan larangannya tanpa memilih mengikut nafsunya. Ramai kan? Pilih Islam ikut apa yang dia suka. Itu bukan Islam. Islam ialah sami'na wa ata'na dalam semua keadaan. Okey. Yang ketiga, sesiapa yang dijauhkan daripada hidayah Allah, sesiapa yang dijauhkan dari hidayah Allah kerana pilihannya, maka dadanya akan menjadi sempit dan sukar untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun sekecil senyuman. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Okey, dah. Kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat 126 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah cerita tentang dua keadaan manusia. Satu, keadaan orang beriman, iaitu keadaannya Allah lapangkan hatinya. Dengar dia perintah Allah, dia seronok, bahagia dan sangat mudah untuk melaksanakannya. Dan keadaan yang kedua ialah keadaan orang tak beriman, iaitu
Tak nak mendengar kebaikan. Kalau dengar pun dia rasa macam macam satu bebanan yang berat. Okey. Timbul persoalan, kalau orang yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam, macam mana keadaannya seterusnya? Ataupun apa panduannya untuk menerima Islam dengan hati yang lapang? Apa panduannya? Maka jawapan dalam ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa haza, dan inilah siratu. Sirat apa dia? Jalan. Rabbika, pencipta engkau, mustaqiman, yang sifat jalan itu adalah lurus. Okey. Haza dalam bahasa Arab dia panggil ismu isyarah. Isim isyarah ialah perkataan untuk menunjukkan ini, itu, kan. Jadi bila isim isyarah dia refer kepada sesuatu yang disebut sebelum tu. Ini apa dia tu? Jalan. Ayat sebelum. Apa dia? Orang yang dilapangkan dadanya untuk terima Islam. Allah kata inilah jalan. Ada juga ahli tafsir mengatakan ini maksudnya lah apa yang diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am, dan juga apa yang diceritakan dalam Quran dalam semua surah, semua ayat. Inilah sebenarnya jalan yang lurus. Maknanya kalau kamu nak jalan yang lurus dan supaya Allah lapangkan hati kamu, caranya ialah tadabbur Al-Quran. Tidak ada pilihan. Allah kata ini saja jalannya. Sebab itulah kita minta setiap hari apa dia? Ihdinas sirata mustaqim. Pernah tak kita sejak baca Fatihah dalam solat lah, daripada umur berapa? 4 tahun. Oh, awalnya solat. Ada orang umur 40 kan? Jadi bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita ulang pula 17 kali sehari kan. Pernah tak masa baca Fatihah tu terfikir, aku minta kepada Allah jalan yang lurus. Macam mana jalannya? Di mana aku nak cari? Pernah tak timbul soalan tu? Ataupun tunggu je imam sebut waladdallin amin? Apa dalam kepala kita? Pengalaman yang lepaslah sejak daripada umur 4 tahun. Sebab kita minta pada Allah, wahai Tuhan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi pernah tak terfikir dalam kepala kita, ya Allah, aku minta pada engkau jalan yang lurus, tapi mana jalan tu, di mana aku akan dapat? Bagaimana? Pernah? Tak ada pengalaman sejak baca Fatihah tu? Tak ada kan? Jawab tak ada, tak ada lah. Tak ada kan? Memang tak ada. Jadi bila kita minta satu benda yang besar dan penting, lepas tu kita tak tanya pun macam mana jalan tu, di mana aku nak cari, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Solat kita hanyalah pergerakan badan sahaja. Hanyalah pergerakan lidah sahaja. Kan? Hati tak tahu. Kalau hati kita menghayati yang kita baca, kita cari lepas solat. Wahai Tuhan, aku dah minta dalam solat tadi, tunjukkan aku jalan yang lurus 17 kali sehari. Sekarang tolonglah tunjukkan. Kalau kita bertanya macam tu, kita akan mencari. Sebab tu lepas surah Fatihah, surah apa? Lepas Fatihah, surah Al-Baqarah. Kita biasa tak lepas Fatihah kita baca surah Al-Baqarah dalam solat? Tak. Terus lompat yang last kali kan 3 kul. 3 kul. Daripada Fatihah terus, khatam terus. Khatam. Sedangkan lepas Fatihah aja, ihdinas siratal mustaqim, Allah kata apa? Di awal surah Baqarah. Zalikal kitab la raiba fih hudan.
Yang kamu minta tadi, zalikal kitab, ada dalam kitab. Dan kitab inilah hudan, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi yang kamu minta ada dalam Quran. Mana lepas solat, lepas minta kena tadabbur. Faham tak? Jadi beza tak bila kita mula start minta dan bila kita mula start cari? Bila? Kita mula start minta hidayah masa umur 4 tahun kan? Kalau solat 4 tahun lah. Tapi mula cari hidayah 40 45 ke 54. Nampak tak? Sebab itulah bila kita solat 40 tahun tak nampak perubahan. Huwa. Dia dalam solat dengan dia lepas solat same. Betul tak? Sebab dia tak cari. Tapi kalau kita minta rezeki, taklah sampai 17 kali sehari. Tapi lepas minta, kita terus cari tak rezeki? Ke lepas 40 tahun baru cari rezeki? Kita terus cari tak? Dan akhirnya berlaku tak perubahan dalam kehidupan kita? Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tak ada rumah, ada rumah. Dulu tak ada kereta, ada kereta. Dulu kancil, sekarang mes. Kan? Nampak tak perubahan? Sebab apa? Siapa tu? Nampak tak berubah? Sebab kita faham apa yang kita minta, lepas minta terus. Tapi dalam solat kita tak faham, kita pun tak cari. Bila kita cari? Setelah dah dapat semua dunia, setelah dah puas dengan dunia, barulah kita cari apa yang kita minta 40 tahun yang lepas. Nampak tak? Jadi Allah kata, inilah jalan Tuhan engkau. Apa dia? Semua yang dalam Quran itulah jalan. Hudan lil muttaqin. Dan jalan ni Allah tengok Allah sandarkan jalan ni kepada siapa? Jalan Rabb. Allah sandar jalan kepada siapa? Pengajarannya apa? Allah tak kata siratul mustaqim saja, tapi Allah kata siratu rabbika, jalan Tuhan engkau. Makna apa tu? Jangan ikut jalan lain, ikut jalan Tuhan. Dia kalau ada jalan tu razak, menunjukkan apa tu? Kemuliaan orang tu kan? Betul? Walaupun bukan dia buat pun. Jalan tu dibuat dan dinamakan setelah dia mati kan? Tapi nak begitu mulianya orang tu sampai jalan pun dinamakan dengan namanya. Jalan yang menuju kepada universiti, kita anggap jalan tu mulia sebab di universiti gedung ilmu dan menjadikan kita pandai. Ini jalan siapa ni? Bila Allah sandar jalan tu kepada dirinya sendiri, menunjukkan jalan tu terlalu hebat dan terlalu penting. Ini ada satu lagi kosong. Ada. Ini Encik Nasri daripada Kelantan. Pelajar tadabbur daripada Kelantan. Ini pun siapa nama dah? Lupa dah. Hanif. Pun daripada Kelantan. Dua pelajar yang paling jauh lah daripada Kelantan. Boleh masuk dalam. Okey. Faham tak? Kita kalau jalan ke universiti, jalan ke office kita, sangat kita jaga. Setiap hari kita pergi kan? Pergi awal kan? Walaupun jam, walaupun kena bayar minyak tol, tapi jarang orang peduli kepada jalan Tuhan. Sedangkan jalan Tuhan menuju ke mana? Surga. Jadi itulah tadabbur. Soalan dia, kenapa Allah sandarkan jalan ni kepada dirinya, pencipta? Allah nak kita rasa jalan ni terlalu hebat, terlalu penting dan terlalu mulia. Jangan buat tak endah. Kemudian Allah sandar pula Rabb ni, Tuhan kepada siapa? Ka ni kembali pada siapa? Ka balik pada siapa? Rabbika. Ka tu pada siapa? Yalah, mana dia kamu, tapi kamu tu siapa? No. Apa dia? Tak, ka ni seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Seorang. Kalau seorang janganlah mengaku.
Seorang je. Seorang ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Bila Allah sandarkan Tuhan Rabb kepada Nabi, ini jalan Tuhan engkau. Makna apa tu? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang ayat sebelum ni Allah, kan orang musyrikin cakap apa? Dia kata kami tak akan beriman dengan Allah dan Rasul Muhammad sehinggalah engkau bagi pada kami sebagaimana engkau bagi pada. Makna dia menolak Nabi Muhammad. Dia kata Muhammad tak sesuai jadi Rasul. Kami lebih sesuai. Kan? Kami ada kekayaan keturunan, kerabat diraja. Kan? Maka Allah nak muliakan Nabi. Allah kata Tuhan engkau. Makna Allah akui Nabi Muhammad adalah hambanya dan dia adalah Tuhan kepada Nabi kita SAW. Kemuliaan Nabi. Dan juga pengajarannya bila Allah nak muliakan Nabi. Orang musyrikin menghina Nabi, tapi Allah memuliakan. Orang musyrikin nak pemimpin ialah berdasarkan keturunan, berdasarkan harta. Tapi Allah muliakan manusia berdasarkan apa? Ilmu. Sebab tu Allah bagi satu benda je pada Nabi untuk menjadi pemimpin dunia. Apa Allah bagi? Quran je, ilmu. Jadi Allah nak begitu mulianya manusia sebab ilmu, dan ilmu yang paling baik ialah ilmu Al-Quran. Kemudian Allah sifatkan pula mustaqiman. Sirat ni saya pernah sebutkan apa beza sirat dengan tariqah. Kalau tariq kita terjemah jalan, sabil pun terjemah jalan. Kalau sirat pun kita terjemah jalan. Tapi ada perbezaan. Sirat dalam bahasa Arab tak dinamakan sirat kecuali jalan tu luas, lapang. Kalau tariq mungkin jalan sempit, mungkin jalan besar, umum. Sebab tu masa dululah, zaman dulu, masa tawaf, orang yang kan, dia tak kata sirat kan. Sebab apa? Tariq tu kadang-kadang jalan kecil je, sempit je. Jadi Allah nak begitu, jalan hidayah ni adalah lapang. Dan sirat juga bermakna lurus. Tapi Allah tegaskan lagi dengan satu lagi sifat, mustaqiman, lurus, penegasan. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Jalan yang lapang, yang lurus. Apa yang Allah nak beritahu? Bila kita duduk di jalan yang lapang, apa perasaan kita? Selesa, tenang, bahagia kan? Bila tak masuk jalan kampung dengan masuk highway yang tak ada tol lah, yang tak ada tol. Kadang-kadang ada tol jadi lebih serabut kan, baik jalan kampung juga. Highway yang tak ada tol dengan kita masuk jalan kampung, mana jiwa kita lebih tenang memandu? Highway. Lepas tu yang kedua, lurus. Menunjukkan apa? Bila lurus, dia pasti sampai. Yang kedua, pasti cepat sampai. Betul? Berbanding dengan belok kanan, belok kiri, lambat sampai. Jadi Allah nak beritahu orang beriman, bila ambil jalan ni, dia pasti sampai ke surga. Dan pasti cepat sampai. Saya nak tanya, ada tak orang masuk Islam, setengah jam masuk surga terus? Ada? Ada? Ada. Siapa? Ada sahabat Nabi yang baru je mengucap, pergi berperang, mati. Terus rohnya ke surga. Sampai tak ke surga? Cepat tak? Cepat. Tapi kalau kita masuk Islam tapi bercampur aduk, yang sunnah pun ambil, yang bid'ah pun ambil, itu bukan mustaqim. Itu melambatkan dan mungkin menghalang untuk kita sampai pada destinasi. Jangan ambil benda yang bukan daripada Quran dan sunnah. Patutlah orang yang ambil Quran bukan daripada Quran dan sunnah, asyik duk hentam orang je. Itulah jiwa tak tenang. Bukti jiwa tak tenang apa dah? Nak bergaduh aja. Nak pertahankan apa yang dia amalkan walaupun bukan daripada sunnah. Orang yang suka bergaduh, suka hentam ni jiwa dia tak tenang. Orang beriman sentiasa tenang aja. Betul? Tengok saya tenang tak? Saya bukan kata saya orang beriman. Okey. Jalan Tuhan engkau yang lurus. Apa dia? Apa jalan ni? Ikut Quran. Ikut Quran. Kemudian qad fassalna. Sesungguhnya
Fassalna, kami telah jelaskan. Al-ayat, ayat-ayat, tanda-tanda. Ayat apa ni yang Allah jelaskan? Ayat-ayat Al-Quran lah kan? Kenapa ayat Al-Quran dinamakan ayat? Sedangkan langit pun dipanggil ayat juga. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Jadi pada ciptaan langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam ada ayat. Ayat juga. Ayat Quran pun dipanggil ayat juga. Jadi apa makna ayat itu sebenar? Tanda apa? Maknanya langit tanda kebesaran Allah, hujan tanda kebesaran Allah. Ayat Al-Quran tanda, maksudnya apa? Semakin orang faham ayat Al-Quran, semakin dia kenal Tuhan. Sebab setiap ayat tanda kebesaran Allah. Semakin dia faham, semakin dia kenal Allah, imannya semakin meningkat. Sebab tu Allah kata tanda-tanda orang beriman apa dia? Antara tanda orang beriman, innamal mu'minuna, dalam surah Al-Anfal, sesungguhnya hanyalah orang beriman ialah iza zukirallah, bila dia sebut nama Allah hati dia gemetar. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah, dia rasa kebesaran Allah. Tanda pertama, hati gemetar. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum, bila dia baca ayat demi ayat, iman dia, dari mana iman dia boleh meningkat? Sebab setiap ayat semakin menunjukkan tanda kehebatan Allah, iman dia pun meningkat. Betul tak? Kita bila mula-mula kena pemimpin dengan satu tanda, lepas tu kenal lagi 2 tanda, 3 tanda, apa rasa kita? Semakin gerun pada dia kalau dia pemimpin, kalau dia ada kuasa. Tapi ramai tak baca Quran, bukan satu ayat, 6,000 ayat khatam, tak rasa apa-apa. Betul? Sebab apa? Sebab dia bukan baca ayat, dia bukan tadabbur ayat, dia hanya membaca sahaja. Kita tak kenal. Boleh? Jadi Allah kata kami telah jelaskan ayat-ayat liqaumin, bukan untuk semua. Untuk qaumin, qaum yazakkarun, yang mengambil peringatan. Yazakkaru fi'il apa? Present tense, continuous. In Arabic? Apa dia? Oh, bahasa Inggeris tahu, bahasa Arab tak tahu. Saya nak tanya, setiap hari paling banyak kita cakap bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Ataupun daripada kecil lagi kita cakap bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Daripada kecil bahasa Arab di mana? Dalam solat. Solat semua bahasa Arab kan? Pernah tak baca bahasa Inggeris dalam solat? Tak pernah. Jadi fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sifat orang beriman ialah sentiasa ambil peringatan daripada apa? Ayat-ayat Allah. Jadi Allah kata kami dah jelaskan ayat. Ustaz, saya tak jelas sebab kamu tak yazakkarun. Allah tak kata kami jelas pada semua manusia, bukan. Kami hanya jelas pada golongan tertentu sahaja yang sentiasa berfikir. Sebab itulah bacalah Quran 30 tahun, 3,000 kali khatam, dia tak akan dapat pengajaran. Sebab dia tidak ada sifat yazakkarun. Biasa Nabi, para sahabat baca kadang-kadang baca satu ayat aja, gementar hati mereka. Bahkan pernah diriwayatkan Nabi baca satu ayat dalam solat, Nabi ulang ayat yang sama daripada tengah malam sampai subuh, satu ayat aja. Membazir ke tak? Tak. Kalau ruginya satu ayat aja, berapa pahala dapat? Saya ustaz, satu juzuk satu malam. Tak, ayat ni sebenarnya untuk apa?
supaya kita terkesan di hati. Lebih baik satu ayat terkesan di hati daripada 30 juzuk langsung tak rasa apa-apa. Okey? Jadi ini sifat orang beriman. Bila dia dapat sirat mustaqim, apa tanda dia? Bila baca ayat, dia yazakkarun. Okey. Sebab itulah Allah begitu antara tujuan bukan antara tujuan utama Al-Quran diturunkan. Haza kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ayat ni mungkin kita biasa baca. Tengok Allah kata, cuba terjemah. Haza, ini kitabun. Ini adalah kitab, iaitu Al-Quran. Allah kata ni Quran ni. Anzalna. Kami telah turunkan. Ilaika. Kepada engkau. Menunjukkan apa ni? Ni Nabi Muhammad menunjukkan apa? Quran datang daripada siapa? Tuhan. Menunjukkan kitab tu mulia sebab datang daripada Tuhan yang hebat. Kemudian turun pula khusus kepada siapa? Nabi Muhammad. Menunjukkan Muhammad tu adalah manusia yang terhebat dan terpilih. Sebab tu siapa yang tak peduli pada apa yang Nabi buat, dia memang menghina Nabi. Bila bertemu sunnah Nabi dengan amalan dia, dia kata tak apa, yang saya buat pun tak salah. Dia sebenarnya dia menghina Nabi. Sebab Nabi adalah manusia terpilih untuk diturunkan Al-Quran padanya. Guru kamu siapa? Okey. Dan kitab ni penuh dengan mubarakun, kebaikan yang banyak. Semua orang nak berkat, betul tak? Tapi kadang-kadang orang kita salah faham pasal berkat. Biasa orang kita ambil berkat dari mana? Dari orang. Dari apa? Ada juga. Berkat pokok, berkat kubur kan, berkat guru. Kadang-kadang cium tangan guru. Kenapa nak berkat? Kadang-kadang minum air yang bekas guru minum, walaupun guru tu 3 hari tak gosok gigi. Apa lagi? Cium, sampai tahap cium kaki kan. Ya Allah, Allah kata kalau kamu nak berkat di mana? Di mana ni? Quran. Allah sendiri dengan nas daripada Quran. Quran penuh dengan mubarakun. Kalau betul nak berkat ni dalam Quran, jangan cari pada manusia. Kemudian Allah beritahu apa tujuan Quran diturunkan, bagaimana nak dapat keberkatan Al-Quran. Caranya apa? Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur. Allah tak kata supaya mereka baca. Allah tak kata supaya mereka khatam. Allah tak kata supaya mereka hafal. Allah tak kata supaya mereka tarannum. Tak ada satu pun ayat. Bukan kita nak menafikan kelebihan membaca, kelebihan khatam, kita tak nafikan. Tapi Allah nak beritahu apa? Tujuan utama Quran diturunkan untuk tadabbur. Betul? Sebab itulah Nabi tak pernah pun ajar Al-Quran pada sahabat tanpa memberi kefahaman maksud ayat. Tak pernah. Tapi kita banyak tak baca Quran ataupun mengajar, kita pun tak faham, orang yang diajar pun tak faham. Perasan tak guru Quran? Daripada dia mengajar, kita kecil sampai dia tua, dia pun tak faham Quran. Perasan? Sebab tu title dia tak pernah bertukar, Guru Al-Quran. Ada tak pernah Guru Tadabbur Al-Quran? Tak ada kan? Okey. Supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Dan tak cukup tadabbur, ada satu lagi. Waliyatazakkara. Supaya lepas tadabbur ambil peringatan. Tapi Allah beritahu yang betul-betul tadabbur dan betul-betul ambil tazkirah ialah ulul albab. Tengok istimewa orang yang menggunakan akal. Allah kata hanya golongan ini sahaja yang akan dapat keberkatan Al-Quran. Kalau setakat baca je, hafal je, dia tak akan dapat. Okey?
Bila kita akan baca Quran dan kita guna akal? Bila? Ha? Kalau baca nak khatam guna akal tak? Tak. Guna apa? Guna mulut dan guna nafsukan. Targetnya nak habis. Betul? Okey, sama tak ayat ni dengan atas? Jadi nak Quran, nak keberkatan, caranya satu tadabbur, yang kedua kemuncaknya yatazakkar ataupun yazakkarun. Surah ni siapa tahu? Sad ayat 29. Betul. Tapi jangan berbangga ingat nombor ayat. Kalau tak faham ayat. Saya kata kalau sahabat Nabi tanya surah apa, ayat apa, mungkin sahabat tak boleh jawab. Tapi sahabat boleh hurai dan boleh amalkan. Okey? Boleh? Boleh, ha? Sekali lagi ulang. Terjemah. Haza kitabun anzalna ilaika mubarakun. Sorry, silap. Kitabun. Okey, kitab anzalnahu. Betul. Tertinggal. Jazakallah khair. Kitab ini kami turunkannya. Nya tu balik pada kitab ilaika, kepada engkau. Mubarakun. Penuh barakah. Liyadabbaru. Ni dalam masyarakat li ni dia panggil apa? Untuk. Siapa belajar bahasa Arab? Untuk. Dia panggil huruf illah. Illah ni mana kerana. Kalau kita buat soalan, kenapa Allah turunkan kitab ni? Jawapannya untuk kamu tadabbur. Jawapannya kenapa turun Al-Quran? Jawapannya untuk kamu tadabbur. Clear? Baca tu sunat, khatam tu sunat, hafal tu sunat, tapi wajib tadabbur. Dalilnya supaya mereka tadabbur ayatihi, ayat-ayatnya. Berapa ayat? Bukan surah Yasin saja, bukan surah Al-Kahfi saja, semua ayat. Kemudian lepas tadabbur ada satu lagi proses, waliyatazakkara. Lam juga. Dan supaya ataupun untuk mengambil pengajaran oleh siapa? Ulul albab. Jadi Allah nak beritahu yang betul ambil pengajaran hanyalah orang yang ada akal. Kalau ikut ayat ni, siapa yang baca Quran tak faham dan tak ambil pengajaran, berakal tak? Jawab kuat sikit, berakal ke tak? Saya tak kata. Tapi maksud ayat ni, Allah beritahu yang betul tadabbur dan ambil pengajaran orang yang berakal saja. Makna kalau tak ambil pengajaran, tak berakal lah. Albab maksudnya berakal. Albab mana ukul. Bukan. Berbeza dengan Ahmad Albab, itu lain. Bukan pintu Bukan. Dia pintu ni. Pintu kalau satu babun. Kan? Kalau umum babun, pintu. Kalau pintu itu tambah alif lam. Tambah alif lam. Al-babu. Okey? Sekarang berapa pintu ni? Satu. Kalau banyak pintu, abwabun. Abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Umum. Kalau spesifik, tambah alif lam. Al-abwab. Okey? Kalau pintu, ini mufrad dia, ini pluralnya. Tapi yang tu daripada perkataan apa? Kalau satu, lubbun. Lubbun. Makna dia aklun, akal. Kalau satu akal, lubbun. Kalau banyak, albab. Albabu. Albabun. Tengok Satu, lubbun. Kalau banyak, albabun. Tapi kalau pintu satu, albabu, tak boleh tanwin. Yang ni albabun. Bunyi macam sama. Kalau saya baca albabun, makna dia ni, akal-akal. Kalau saya baca albabu, makna dia pintu, satu pintu.
Bunyi nak sama tapi makna berbeza. Okey. Ulu apa makna ulu? Ulu makna yang mempunyai. Yang mengambil pengajaran ialah orang-orang yang mempunyai akal. Surah apa ni? Sad ayat 29. Okey. Sekarang timbul soalan. Dah ikut jalan mustaqim. Dah ambil yazakkarun. Setiap ayat dia ambil yazakkarun, ambil pengajaran. Apa dia dapat? Takkanlah macam tu je tak dapat apa-apa. Maka jawapan ayat seterusnya. Allah kata lahum. Lam ni dia panggil lil milkiyah. Lam pemilikan. Milik mereka. Milik mereka dar. Dar apa dia? Negeri ataupun rumah. Negeri Assalam. Assalam. Di mana ni? Negeri ni di mana? Inda. Di sisi pencipta. Maker. Okey. Kalau orang ni dah berada di jalan yang benar, hatinya sentiasa lapang untuk terima perintah Allah dan rasa seronok bahagia bila laksanakan perintah Allah, dan bila jumpa ayat jelas yang ambil pengajaran, apa dia dapat? Allah kata bagi orang ni semua Darussalam. Apa makna Darussalam? Syurga. Kenapa Allah sebut Darussalam? Salam tu apa makna? Okey, ada dua maksud. Pertama, salam ialah nama Allah. Salam ialah nama Allah. Ada tak nama Allah? Assalam. Dalam Al-Asmaul Husna. Ada. Betul ke? Cuba baca nasyid tu, tengok keluar tak. Walillahil asmaul husna. Ada? Kan masa kecil-kecil dulu hafal kan? Lepas tu masa tua lupa. Kita selalu zikir lepas salat, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Itu nama Allah. Jadi kalau makna as-salam ialah nama Allah, makna Allah nak sandarkan. Allah sandarkan rumah tu kepada siapa? Bila Allah sandarkan syurga kepada dirinya, menunjukkan apa? Kehebatan syurga. Syurga adalah milik Allah. Allah yang anugerah kepada kita. Sebagai contoh, kalau ketua kampung bagi rumah pada kita, agak-agak besar mana? Kecil sikit pada rumah ketua kampung lah. Takkan dia nak bagi lebih besar pada rumah dia kan? Kalau menteri besar bagi rumah pada kita, besar mana rumah tu? Kalau Perdana Menteri bagi rumah pada kita, besar mana? Kalau Agung bagi rumah pada kita, lagi besar kan? Kalau Allah bagi rumah pada kita, subhanallah. Jadi tadaburnya apa? Tadaburnya, manusia habis masa muda sampai ketua nak cari rumah yang siapa bagi? Maybank. Hutang kan? Betul tak? 30 tahun, 50 tahun penat letih sampai ketua baru habis bayar, baru tukar nama, tengok-tengok besok mati. Tapi rumah yang Allah nak bagi ni adalah kekal abadi. Berapa ramai yang habiskan masa, habiskan umur untuk kejar rumah ni. Betul? Betullah sahabat, bila ada peluang je nak mati syahid untuk terus ke syurga, dia tangguh tak? Tak. Walaupun muda, walaupun kanak-kanak, walaupun baru je kahwin. Betul tak? Tengok cara sahabat berfikir. Kalau rumah dunia aku nak, kenapa yang rumah kekal aku tak berlomba? Okey, itu satu. Kalau assalam, disandar kepada Allah. Yang kedua, assalam disandar kepada Allah. Nak bagi tu rumah ni, apa makna salam? Selamat. Selamat daripada apa? Allah nak bagi kita faham,
Kalau kamu duduk kat dunia, kamu tak akan selamat. Hebat macam mana pun tak selamat. Ada panas? Ada. Kan? Kadang-kadang kita difitrah, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita tua, kadang-kadang rumah tu ada masalah kan. Kadang-kadang kita sendiri ada masalah penyakit dan sebagainya. Tak selamat kat dunia. Tapi bila masuk ke syurga, semua ada tak masalah-masalah yang ada kat dunia? Tak ada. Tak ada sakit, tak ada demam, tak ada selsema, tak ada risau, tak ada sedih, tak ada tua. Apa lagi? Tak payah fikir nak pergi kerja, tak payah fikir nak tunggu hari Jumaat nak datang Kelatan Debu, tak ada dah. Kelatan Debu tak ada. Jam ke, nak fikir bayar bil elektrik ke, bil telefon, semua tak ada. Semua hidupnya adalah bahagia, seronok-seronok. Cuba buka surah At-Taubah ayat 119. Sorry, surah Taha. Ayat sama. 119. Daripada ayat 117. 117. Faqulna, Allah kata apa? Saya tak payah tulis, kita tengok di Quran, semua tengok. Faqulna, kami berkata, wahai Adam, inna haza aduwwul laka, ini adalah musuh engkau dan musuh isteri engkau. Siapa ni? Syaitan. Allah bagi amaran. Iblisnya adalah musuh engkau dan musuh. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Maka jangan biarkan syaitan iblis itu mengusir, mengeluarkan kamu berdua daripada surga. Kenapa? Bila keluar, fatashqa. Kamu akan apa? Menderita. Apa penderitaannya? Allah bagi contoh dalam surga. Ayat 118. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Sesungguhnya engkau dalam surga, engkau tidak akan lapar. Tak pernah lapar. Tapi bila pergi ke dunia, itu menderita yang pertama. Betul tak? Kita boleh tak bertahan satu hari tak makan? Tak boleh. Itu bukan satu hari lah, 12 jam kan? Satu hari 24 jam. Pernah? Tak payah fikir panjang lah. Kadang-kadang lepas sarapan kan? Lepas sarapan. Lepas tu makan pukul 10. Lepas tu makan tengah hari. Lepas tu makan petang. Lepas tu makan malam. Lepas kelas ada makan lagi. Tapi dalam surga, kenapa kita kena makan kat dunia? Sebab lapar. Lapar tu penderitaan. Betul tak? Lepas tu lepas makan lagi menderita. Kena buang balik. Betul tak? Jadi kerja kita masuk buang. Faham tak? Jadi ada satu yang masuk tak keluar. Bahkan kita boleh bawa sampai ke akhirat. Apa dia? Ilmu. Masuk banyak mana pun bukan satu penderitaan. Bahkan membahagiakan kita, melapangkan hati kita dengan ilmu. Lepas tu Allah bila nak orang tu jadi baik, Allah bagi makan ke Allah bagi ilmu? Kan? Saya cakap pada masa pergi petani. Ada siapa dengar? Baguslah, kalau dengar pun mungkin tak faham kot. Saya kata, yang kita cari setiap hari tu, kita masuk keluar. Tapi yang kami, NGO kami nak bagi ialah yang masuk tak keluar-keluar. Bahkan boleh bawa sampai ke akhirat. Apa dia? Ilmu. Kami pergi sampai ke Thailand nak bagi ilmu kepada masyarakat kat sini. Khususnya ilmu tadabbur Al-Quran. Jadi bila keluar lepas program tu, ada seorang makcik. Dia kata, Ustaz, saya nak hak masuk tak tubik-tubik. Saya kata, gapo ni? Hak masuk keluar tu saya tak nak. Saya nak hak masuk tak tubik. Tak tubik tak keluar lah. Oh bagus, saya faham.
iaitu ilmu. Saya ada bagi buku poket tu. Dia nak buku poket. Tapi dia kata, saya nak hak masuk tak keluar-keluar, iaitu ilmu. Saya nak buku tu. Faham tak? Dia walaupun bahasa saya tak berapa difahami, tapi bab tu dia faham. Masuk tak keluar, apa dia? Ilmu. Yang kita duk cari penat letih ni, masuk keluar kan. Nak cari penat, makan penat, lepas makan penat keluar pula. Betul? Ulang alik 3 kali sehari, 5 kali sehari. Okey, lepas tu Allah kata apa? Engkau tidak lapar dan engkau tidak akan. Maknanya dalam surga sentiasa ada pakaian dan tak akan lusuh dan tak akan rosak. Bahkan pakaiannya daripada apa? Sutera. Kita pakai baju, lepas 3 bulan kena tukar tak? Yelah, sebab badan naik kan. Satu penyeksaan, lepas tu beli baru pula kan. Lepas tu tengok-tengok kurus pula, kena penyakit, tukar juga. Okey, lepas tu wa annaka la tasma'u, engkau tidak akan dahaga. Bahkan Nabi kata, siapa yang minum daripada kolam aku, sekali minumnya dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Dan wala tadha. Apa makna tadha? Tadha ni waktu duha. Dalam surga kamu tak akan ditimpa kepanasan matahari. Itu pun menderita, betul tak? Kita sekarang okey, bila keluar, panasnya, betul. Bila keluar tengah hari pukul 12 kan, nak pergi kat kereta, nak bayar tiket, rasa panas, penderitaan. Tapi Allah kata di surga tak ada. Matahari pun tak ada. Matahari tak ada. Bulan pun tak ada siang dan malam. Tak ada waktu. Sebab apa? Dalam surga bukan tak perlu kita solat ikut waktu. Tak ada ibadat. Semuanya adalah seronok. Sebab tu Allah kata pada Adam, ingat, siapa yang akan usaha pagi, petang, siang, malam untuk memastikan kamu tak masuk syurga? Siapa? Syaitan. Dan saya pernah sebut dalam kelas yang lepas, syaitan satu je nak halang manusia daripada masuk syurga. Satu cara je. Siapa tahu? Itu strategi dia. Targetnya apa? Menjauhkan manusia daripada Al-Quran. Quran musuh nombor 1 syaitan. Sebab bila kita akan tahu nilai dunia dan nilai akhirat. Bila kita tahu, bila kita dengar cerita akhirat dalam Quran, bila kita dengar cerita akhirat dalam hadis Nabi, maka masa tu kita tak akan berlomba untuk kejar dunia. Tapi selagi tak dengar Quran, selagi tak dengar hadis, kita akan tertipu dengan dunia. Betul? Jadi target syaitan, jauhkan manusia daripada tadabbur Al-Quran. Siapa yang tak tadabbur memang dah masuk perangkap syaitan. Okey. Tengok syaitan tipu Adam. Apa hujah dia? Apa poin dia? Macam mana Adam boleh tergoda? Tak tahu. Baca ayat seterusnya. Cuba baca ayat seterusnya. Maka was-was, syaitan menggunakan strategi dia, membisikkan kepada Adam. Dia kata, Adam, wahai Adam, nak tak? Bahasa tu. Benda yang tak elok, strategi syaitan dihiaskan nampak macam elok. Nak tak? Wahai Adam, aku tunjuk pada kamu satu pokok. Syajaratul khuldi. Pokok apa? Pokok apa? Dia sebenar yang bagi nama ni siapa? Siapa yang cakap ni? Syaitan. Syaitan yang bagi nama. Tapi orang Melayu ikut. Pokok apa? Pokok khuldi. Tak, sebenar Allah tak sebut pokok. Allah kata apa dalam awal surah Baqarah? Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Allah tak bagi nama. Cuma syaitan guna khuldi. Apa makna khuldi? Kekal. Sebab dalam surga ni nak apa? Semua dapat. Tak payah bekerja. Tak lapar, tak dahaga, tak panas. Jadi dalam kepala Adam dan Hawa nak apa? Kekal. Maka syaitan cucuk jarum tu. Kamu nak tak kekal? Kalau kamu nak kekal dalam surga, makan buah ni. Target syaitan apa dia? Adam melanggar perintah Allah. Maka akhirnya Adam makan buah tu. Siapa yang mula makan? Adam ke Hawa?
Ha? Siapa mula makan? Ada kata Hawa yang makan, lepas tu ada mengatakan Hawa pujuk Adam. Jadi dia nak salahkan kaum wanita. Tak betul. Okey. Bila makan, lekat kat sini kan? Semua ada kan? Itu sebab nenek kita, atuk kita makan tu. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Ada sampel. Maknanya Ustaz, pada ayat ni, pada sifat manusia tu sebenarnya mungkin pada Adam dengan Hawa, dia nak duduk dalam syurga. Ya. Jadi dia terpengaruh, tertipu dengan inilah buah yang akan kekalkan aku dalam syurga. Ya. Tapi secara tak sedar dia sebenarnya telah membuat satu benda yang melanggar perintah Allah. Itu dia kan. Yelah, tengok strategi syaitan, Iblis. Iblis tak kata makan buah ni. Dia kata apa? Nak kekal tak? Memang bila dah duduk dalam surga, yang satu lagi nikmat ialah kekal. Kita kalau duduk dalam nikmat yang kedua kita nak kekal dalam nikmat. Maka syaitan Iblis cucuk dari sudut tu, nak kekal tak? Dah lupa dah perintah Allah. Jangan makan pokok, dia lupa. Yang dalam kepala dia, aku nak kekal, seronok sangat. Okey? Bila dia makan, apa berlaku? Tertanggal semua pakaian, bogel. Dan Adam pun ambil daun-daun dalam syurga, tutup. Soalan dia, apa kaitan langgar perintah Allah dengan tertanggal pakaian? Tak pernah cakap dulu sebab dalam sifat manusia kita ada rasa malu. So, kalau kita tak ada rasa malu, maknanya kita tak takut dengan Allah. Ustaz mana cakap? Tak. Ya ke? Surah Al-Baqarah kelas. Start ni. Oh, tapi saya tak ingat. Okey. Yang hari ni Ustaz cakap apa? Okey, saya cakap kan. Cakap balik. Memang dalam fitrah manusia kita ada rasa malu. Allah dah, kalau kita tak rasa malu dengan perbuatan kita, maknanya kita tak takut dengan Allah. Okey, mungkin kot gua. Ya. Okey, kaitannya kata ahli tafsir, bila Adam melanggar satu je perintah Allah, sebenarnya satu dosa tu sebenarnya satu keaiban besar kepada setiap manusia. Maka keaibannya ialah Allah tanggalkan pakaiannya. Tanggal tu makna apa? Kamu dah tak ada rasa malu pada Allah. Sebab tu kamu langgar perintah Allah. Maka kamu seolah kamu dengan maksiat itu kamu memalukan diri kamu sendiri. Hanya dengan satu dosa, dan dengan sebab satu dosa Adam dikeluarkan. Cuba bayangkan kalau kita buat 10,000 dosa. Jadi dosa adalah penghalang manusia masuk surga. Yang masuk, Adam dah masuk, terkeluar hanya kerana satu dosa. Jadi bila buat dosa terus bertaubat. Okey. Jadi Allah kata lahum darus salam. Tidak kencing, tidak berak, inda rabbihim, subhanallah. Dalam bahasa Arab bila sebut lahum di awal ada maksud dia. Contoh jannatun lahum. Satu lagi ayat lahum jannatun. Cuba terjemah yang atas. Syurga bagi mereka. Yang bawah sama tak? Lain. Apa lainnya? Penekanan apa? Kalau yang pertama tu kemungkinan jannah tu boleh kepada orang lain juga. Yang atas ni. Yang bawah? Bagi mereka maknanya Betul. Betul. Kalau lahum di awal, Allah nak beritahu apa? Khusus untuk kamu. Special. Ya. Lahum khusus untuk mereka Darussalam. Siapa mereka ni? Siapa mereka? Tu balik pada tu. Orang yang yazakkarun. Bila baca ayat Allah, yazakkarun. Orang yang berada di atas sirat mustaqim. Orang yang Allah lapangkan hatinya. Jelas Dan Darussalam pula di sisi mana ni? Inda rabbihim. Inda rabbihim ada dua maksud. Pertama, dia dekat dengan Allah. Surga yang paling dekat. Sebab tu doa Asyah isteri Fir'aun. Apa doa? Siapa ingat doa Asyah isteri Fir'aun?
Kuat sikit. Bunyi macam bisik-bisik je. Macam masa doa kat masjid kuat je. Pakai speaker kan. Ha? Baca? Baitam fil jannah. Mana ada doa fil jannah saja? Oh, baitan pula. Ha? Tak, bagilah lengkap. Surah apa? Surah apa? Tak ingat. Nombor ayat 11. Doanya Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Okey, cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuanku. Ibni bukan anak tapi fi'il amar. Binalah. Li, untukku. Indaka, di sisi engkau. Apa dia? Istana. Jadi antara rumah dengan tempat, yang mana Aisyah minta dahulu? Tempat. Kenapa minta tempat dulu baru rumah? Subhanallah. Sebab tu ada pepatah Arab. Al-jaru qabla. Sambung. Sepatah je. Ad-dar. Pepatah Arab. Al-jaru qabla ad-dar. Jar, jiran sebelum rumah. Jiran sebelum rumah. Jangan cari rumah, tengok-tengok dah masuk rumah dah cantik, selesa. Tengok-tengok jiran perompak. Bahagia tak hidup? Cek dulu jiran. Faham tak? Maka Aisyah minta apa dulu? Bukan minta masuk syurga, minta yang paling indaka. Lepas tu barulah istana. Jadi nikmat yang paling besar di syurga ialah dekat dengan Allah. Boleh faham? Dan kalau dekat dengan Allah, pastilah istana tu hebat. Sebab paling tinggi, paling hebat. Sebab tu Allah kata Darussalam inda rabbihim. Okey? Fil jannah. Macam kita minta birahmatika. Ya. Rahmat daripada sisi Allah. Maksudnya rahmat boleh dekat daripada dia lah maksudnya. Ya. Boleh tak kita nak baca doa Aisyah ni? Boleh? Tak ada masalah. Daripada kita baca doa daripada syekh mana, mimpi mana, tak ke mana, baik baca doa ayat Quran. Satu huruf 10 pahala. Betul? Pahala pun dapat dan doa pun doa yang terbaik. Okey, kemudian bagi mereka yang sentiasa yazakkarun, surga yang penuh dengan keselamatan dan berada pula dekat dengan Tuhan mereka, wa huwa waliyuhum. Dan Allah pula, dan dia iaitu Allah waliyuhum. Wali apa dah? Pelindung. Bima. Jadi dapat dua. Satu inda rabbih makna dekat dengan Allah. Satu, yang kedua dia dapat apa ni? Allah pelindung dia. Waliyuhum bima kanu, disebabkan kanu adalah mereka ya'malun, kerjakan. Faham? Jadi asas untuk dapat syurga Darussalam apa dia? Amalan. Kan? Jadi ramai orang belajar, ilmu banyak tapi amalan tak banyak, rugi. Ada orang belajar sikit tapi amalannya banyak. Jadi fokus kepada amalan. Oh, panjang pula ayat ni. Nak sambung ke? Kalau sambung kita tak ada hadis lah. Jadi nak sambung tadabbur ke nak baca hadis? Salah satu. Yang hadis Ka'ab tu dah berminggu ni tak habis-habis lagi. Tak apa, Quran pun tak habis-habis juga. Maksudnya
Kalau kita tak sambung, kesian yang menulis ni kan. Minggu depan kena tulis balik kan. Pahala 2 kali. Tak, kalau dia tulis yang lain dapat pahala ayat lain. Kan? Okey, kita sambung kan. Ringkas. Wa yauma, dan hari. Yahsyuruhum. Yahsyuruhum, dia menghimpunkan mereka jami'an, semua. Okey. Ini Allah cerita, ayat seterusnya Allah cerita keadaan mereka pula di mana? Di akhirat. Yang tadi cerita keadaan di dunia. Di akhirat pula prosesnya apa dah? Bermula dengan dibangkit daripada kubur dan dihimpunkan. Okey, berapa ramai yang Allah himpun daripada mahsyar? Semua manusia, okey? Semua jin, semua malaikat, semua binatang. Binatang buas semua sekali ada. Harimau, kucing. Kucing yang kita duk tendang ke apa ke, lipas yang kita pukul tu ada tu. Allah kata wa izal wuhushu husyirat. Wa izal wuhushu husyirat. Ini surah apa? Takwir kan? Husyirat. Dan apabila wuhush, binatang buas, husyirat, dihimpun daripada mahsyar. Ini dalil lah. Binatang buas pun akan dihimpun. Pokok-pokok tak ada kan? Pokok tak ada. Yang bernyawa sahaja. Okey. Kenapa Allah kata dihimpunkan semua sekali? Sebab semua akan dihisap. Semua ada yang buat jahat, ada yang buat baik kan? Satu. Yang kedua, dihimpunkan semua tu di satu tempat, di satu masa. Apa faedah? Kalau untuk orang kafir, sebagai penghinaan. Sebab mereka akan dibongkarkan kejahatan mereka di khalayak ramai. Semua orang akan tahu. Daripada sejak Nabi Adam sampai kiamat, semua ada dan semua akan tengok. Malu tak? Kita kalau keaiban kita dibongkar, untuk 10 orang pun dah malu. Ini dibongkar. Jadi perkataan jami'an menakutkan orang yang buat salah. Habislah. Sebab itulah bertobat sebelum mati. Ada orang seronok, dia buat jahat tak ada siapa tahu. Dia lupa. Satu hari bukan ada orang tahu, tapi semua orang akan tahu. Bapa dia, bapa mertua dia, atuk dia, nenek dia, semua sekali. Dan bagi orang beriman, dia bila dikumpul satu masa di satu tempat, tiba-tiba Allah tak bongkar, dia akan rasa, ya Allah, nikmatnya Allah tak bongkar kesalahan aku. Macam mana cara Allah hisap orang beriman? Allah panggil seorang-seorang. Ira, mari sini. Ira kan? Oh, dah takut dah? Baguslah. Ada nilai iman itu. Dah gementarkan. Kemudian Allah sebut satu-satu kesalahan dia, dosa dia. Sejak daripada balik, masa sekolah, menengah, masa universiti, masa bekerja, masa duduk kat kampung, dosa dengan jiran, dengan sahabat, semua Allah bongkar. Yang kita tak bertaubat. Dan sampai kita semua mengaku, Allah yang bercakapkan, Allah Maha mengetahui. Sampai tahap orang beriman dia rasa, habis, aku memang masuk neraka. Masa tu, lepas tu Allah kata, sebagaimana aku sembunyikan dosa kamu di dunia, orang tak tahu, sekarang aku ampunkan dosa kamu, masuk syurga. Allah lupa. Tapi untuk siapa ni? Orang beriman. Orang beriman. Itu nikmat tu. Bila dikumpul ramai-ramai, tiba-tiba kita tak dibongkarkan. Oh, kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya. Semakin kita bersyukur. Okey? Kemudian Allah kata apa? Ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin, qad istaksartum, sesungguhnya istaksartum, kamu telah banyak
menyesatkan manusia. Betul? Antara yang paling banyak main peranan menyesatkan manusia ialah syaitan. Dan syaitan daripada kalangan jin. Jin ada dua. Satu, jin yang masuk Islam. Yang kedua, jin yang jahat. Dan jin yang jahat itu dipanggil syaitan. Jadi Allah bila di akhirat besok, Allah berkata pada jin, kamu ni terlalu banyak menyesatkan manusia. Allah kata apa dalam surah ni? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Surah apa tu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Boleh sambung surah apa? Kasir. Bunyi mubin baru disambung. Kemudian lepas tu sambung lagi lepas mubin. Wa'ani buduni haza siratul mustaqim. Lepas tu walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah kata syaitan ni telah menyesatkan kumpulan manusia yang katsira. Macam mana kamu boleh sembah syaitan yang telah menyesatkan ramai manusia? Allah kata alla ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Mana ada tak orang sembah syaitan? Ada? Tak, berhala lain. Sembah syaitan apa makna? Ikut. Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Ikut langkah syaitan itulah sembah. Benda simple aja. Kita makan tangan kiri, sembah syaitan lah tu. Sebab Nabi kata apa? Jangan makan tangan kiri. Sebab syaitan makan. Siapa makan tangan kiri memang penyembah syaitan. Ustaz, dia suami saya. Oh ya. Dia anak saya. Ya. Lepas tu bila Nabi tengok seorang lelaki makan tangan kiri kan, Nabi kata makan tangan kanan. Dia enggan. Maka akhirnya tangan dia tak boleh bergerak. Menguat tak tutup mulut, sembah syaitan. Sebab apa? Bila tak tutup mulut syaitan, tu bukan setakat sembah, syaitan memang duduk dalam badan dia. Lepas tu dia buat pagar kat rumah dia, syaitan duduk dalam perut. Okey. Malaikat kena hisap kan? Apa? Manusia, jin kena hisap. Malaikat tak kena hisap kan? Tak. Malaikat tak ada dosa. Malaikat satu makhluk yang tak ada tanggungjawab. Walaupun dihimpunkan sekali. Ya, walaupun dihimpun sekali. Sebab tu malaikat tak masuk syurga. Sebab dia memang duduk syurga tu, Ustaz? Tak, dia penjaga syurga. Tapi bukan duduk di syurga. Tak, penjaga syurga. Oh. Yang masuk syurga dua golongan aja. Sama juga yang masuk neraka dua jenis sahaja. Jin dan manusia. Okey. Kemudian waqala telah berkata awliya'uhum, penolong-penolong mereka, minal ins, dari kalangan manusia. Siapa ni? Telah berkata penolong kepada jin daripada kalangan manusia. Apa kata manusia ni? Yang menjadi tali baruk syaitan. Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a, telah tamattu', telah, dia terjemah apa? Bersenang diri. Tamattu' lah kan, haji tamattu'. Telah mendapat manfaat. Ba'duna, sebahagian kami, bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Apa maksud dia? Bila Allah kata pada jin, kamu ni telah
banyak menyesatkan manusia. Banyak manusia sesat puncanya daripada hasutan syaitan. Kemudian apa manusia jawab? Wahai Tuhan, kami ni istamta'a telah mendapat faedah sebahagian kami dengan sebahagian. Jin dapat faedah, kami pun dapat faedah. Jin dapat faedah apa? Manusia sembah dia. Manusia minta bantuan dia. Apa faedah jin dapat? Allah sebut dalam surah jin. Bila manusia asyik minta bantuan jin, jin akan rasa dia hebat. Kan? Surah jin. Apa dia? Jin yang telah baru beriman, dia cerita balik pengalaman dia yang lepas. Dulu manusia suka ya'uzuna, minta bantuan daripada kami, maka menjadikan kami sombong. Mana jin akhirnya rasa mereka tu lebih hebat daripada manusia, sebab manusia minta bantuan dia. Betul kan? Ramai tak manusia minta bantuan jin? Nak halau tu, nak halau ni minta jin juga. Okey, jin dapat faedah, rasa bangga, rasa mereka lebih hebat pada manusia. Manusia pula dapat faedah pertolongan. Kan selesai masalah tu, selesai masalah ni, duit hilang, dia panggil jin. Rupa yang mencurinya ialah toyol. Dan wabalaghna di page yang pertama. Nanti cari kat rumah. Dan wabalaghna, kami telah sampai ajalana, ajal kami, allazi ajjalta lana, yang telah engkau telah tentukan, tetapkan, lana, bagi kami. Jadi alasan manusia dengan jin apa dah? Kami menyesatkan, saling menyesatlah. Manusia sesatkan jin, sesatkan manusia. Manusia sesat sebab jin, kan? Alasan mereka, kami dapat faedah. Banyak kan? Ni, manusia menggunakan jin untuk macam-macam lah, bom dan sebagainya. Maka akhirnya sampai tahap kami pun mati mengikut ajal yang engkau telah tetapkan. Maka Allah pun berkata pada jin dan manusia ni, pengikut dan yang diikuti, qal, dia berkata, an-nar, api ataupun neraka, maswakum. Maswa apa dia? Maswa tempat tinggal. Kamu. Dia maswa ni daripada asal perkataan as-sawa. As-sawa makna dia al-iqamah ma'al istiqrar. As-sawa, maswa daripada berkata as-sawa. Apa makna dia? Iqamah ma'al istiqrar, iaitu tinggal dan sentiasa ada di situ. Okey? Kemudian macam kita belajar bahasa Arab kan, kalau perkataan tu menunjukkan tinggal, tapi nak jadikan tempat tinggal, apa perlu buat? Kalau raja'ah kembali kan, nak jadikan dia tempat kembali, tambah apa? Mim berbaris atas, marji'. Jadi ma tu menunjukkan tempat. Jadi asal tinggal. Kalau maswa, tempat tinggal. Macam hasyara, himpun, tempat himpun, masyar. Jalasa, duduk, tempat duduk, majlis. Ta'am, makanan, tempat makan,
mat'am. Okey. Jadi Allah berkata pada jin dan manusia yang sesat, nerakalah tempat tinggal kamu, khalidina. Mereka dalamnya. Illa, kecuali Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Apa maksud kecuali Allah kehendaki? Maknanya Allah nak bagi itu bukan makna neraka tu akan hilang ataupun akan tamat tempohnya satu masa. Tak. Allah nak begitu. Allah Maha berkuasa. Allah boleh tak nak tamatkan neraka? Boleh je. Tapi Allah tamat tak? Tak. Sebab ada ayat yang banyak. Allah kata khalidina fiha. Ada satu lagi. Abada. Kekal abadi. Mana duduk dalam api, makan buah zakum, minum air panas mendidih untuk berapa lama? Selama-lamanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, Hakimun, Maha bijak, Alimun, Maha. Okey, dua sifat. Allah tutup dengan dua sifat. Apa kaitan dengan cerita sebelum ni? Kan biasa kita jumpa ayat kan, hujung biasa Allah sebut Sami'un Alim, Ghafurur Rahim. Ia ni Hakimun Alim. Mesti ada kaitan dengan cerita sebelum. Jadi sebelum ni Allah cerita apa? Jin yang menyesatkan manusia sekian ramai. Dan akhirnya Allah masukkan neraka. Adakah Allah masuk tu sebab saja-saja nak masuk ataupun ikut suka Tuhan je? Tak. Pertama berdasarkan hikmah, kebijaksanaan Allah. Yang kedua berdasarkan ilmu. Jadi Allah Maha mengetahui siapa sebenarnya memilih neraka, maka Allah pun bagi apa dia nak berdasarkan ilmu Allah. Dan apa yang Allah buat semuanya adalah ada hikmah, bukan sembrono. Berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang bijak tapi tak ada ilmu. Kadang-kadang sebaliknya, ada ilmu tapi tak bijak. Ilmu banyak tapi buat benda yang tidak. Kadang-kadang ada ilmu buat atom, tapi dia buat atom tu untuk apa? Menghancurkan manusia. Ilmu ada tapi hakim pun tak ada. Allah ada, mesti ada dua. Hikmah. Yang kedua berdasarkan ilmu. Ataupun ilmu berdasarkan hikmah, maslahah. Okey. Maka dengan dua sifat ni sepatut kita serah diri kita pada siapa? Allah lah. Kita kalau kita tak berilmu, kita jahil, kita tanya siapa? Orang yang berilmu. Kalau kita tak bijak, nak buat apa-apa kita tanya siapa? Orang yang bijak. Tapi ramai manusia bila tak tahu, bila tak bijak, dia tanya tok guru. Dia tak tanya Quran. Betul? Mana salah tempat, salah channel. Mimpi kan? Pergi ke kubur, itu menunjukkan dia adalah orang yang bukan jenis yazakkarun. Baca Quran, tak ambil pengajaran. Okey, boleh faham ke? Ada soalan ke? Panjang ayat hari ini. Walaupun 3 ayat tapi macam ada soalan. Ustaz, tadi Ustaz beritahu dalam syurga tak ada malaikat. Dan wildan tu ialah manusia. Okey, wildan, kemudian hurun ain, semua tu makhluk yang Allah cipta khas dalam syurga. Dia bukan daripada dunia. Dia bukan malaikat. Ada pendapat mengatakan wildan ni pelayan lah. Wildan ni pelayan ahli syurga 24 jam. Dan Allah kata ka'annahum lu'lu'un mansur ke maknun? Mansur. Bertebaran. Pelayan tu Allah kata satu cantik macam permata. Yang kedua bertebaran. Makna terlalu ramai. Apa maksud terlalu ramai?
Mana bila-bila masa kita nak je ada. Macam bibik kita kat rumah kan, kadang-kadang dia tengah tidur kan, kadang-kadang dia sakit, tak boleh kan. Okey. Jadi wildan ni, ada ulama kata daripada anak yang mati sebelum balik. Sama ada anak orang kafir ataupun anak orang beriman, tapi tak ada dalil. Bahkan kata ulama, kalau wildan tu daripada anak yang belum balik, dia kadang-kadang tak akan menggembirakan ahli syurga. Sebab apa? Pelayannya adalah anaknya. Betul? Kita ahli syurga, kita nak tak anak kita jadi pelayan? Tak. Kita nak anak kita pun jadi ahli syurga. Jadi pendapat paling kuat, wildan dengan hurun ain, makhluk khas Allah cipta dalam syurga, bukan daripada dunia. Okey. Ada soalan lain? Kalau kita sentiasa muda dekat dalam syurga, sekitar 25 ke? Tak, 33. Oh, 33. Jadi anak kita pun umur macam tu? Ya, sama. Sama. Kalau anak yang meninggal sebelum akhir balik? Dia jadi 33 lah. Oh. Semua umur sama. Supaya apa? Tak boleh compare. Kadang-kadang kawan tu umur 50. Kita pun rasa, tuanya kamu. Lepas tu yang tua pula rasa apa? Kenapa aku tua kan? Jadi perasaan tu dah semua sama. Semua sama. Susah tu nak bagi mak umur yang sama. Susah saya nak bagi mak saya umur sama nak bagi mak. Taklah kat besok. Susah nak panggil, tak lagi susah nak masuk syurga tu. Dah masuk, okey lah. Dah masuk senang lah. Kalau boleh masuk, okey dah. Semua okey. Okey, ada soalan lagi? Apa dia? Istamta'a. Kalimat tu kalimat asal. Kasir. Yang sesat tu Apa dia? sebanyak menyesatkan. Yang Kena. menyesat tu kat mana ambil? Dalam tafsir. Dan tengok keadaan bila Allah bercakap di akhirat. Bila Allah bercakap di akhirat. Yang kedua, Allah bercakap pada siapa? Jin. Apa kerja jin, syaitan yang paling utama? Memang menyesatkan manusia. Kemudian yang ketiga, hujung tu Allah kata apa? Nar. Sebab apa? Sebab kerja dia menyesatkan. Memang bukan tafsir, Allah kata Allah, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Okey, tak ada? Kan dekat syurga yang semua manusia menjadi umur 33. Tapi kat padang mahsyar umur kita 33 ke yang Tak. Di pada masa sama seperti kita mati. Masa kita mati. Jadi nak 33 sabar, baru masuk syurga. Kita akan dibangkitkan dan dihimpun di pada masa mengikut waktu umur kita mati. Dan mengikut keadaan kita. Okey? Sebab itulah ada Allah sebut dalam Quran, bila jumpa mak lari. Mana dia kenal tak mak dia? Kalau dah berubah rupa dia tak kenal. Jumpa suami lari, jumpa anak lari. Mana dia kenal? Sebab apa kenal? Sebab Allah bangkitkan seperti rupa asal sebelum dia mati. Di syurga pula macam mana kita kenal? Umur dah 33, rupa pula cantik, sangat handsome. Macam mana kita kenal mak kita? Tak, tunggu masuk kita. Mungkin ada name tag ke apa sahaja. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Malam ni kelas ada, kelas online. Okay, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل